Okey. Dah senang nak bodek. Memang gelap lah, kena macam ni kot. Tak nampak cahaya. Lampu bilik aku tak kena cahaya muka dia. Ya. Main sopa tak pagi tadi? Tak ada Nur ni. Akulah setan. Tak ada. Madam dah request ke belum? Miss dah request ke belum? Tak, aku tengah cimis aku ni. Dia tanya boleh bagi detail tak apa yang kamu bagi pada kawan-kawan kamu. Yang aku cakap dengan orang lah, Miss ni siapa? Aku cakap lah, Miss ni mentor aku. Tu ajar subjek English. Aku cakap ni mentor aku paling sayang. Kita bodek dulu. Sabar. Anis lab. Miss Adi ni mana yang awak kecil-kecil tu ke? Dah, dia besar. Besar eh? Dah, dia dah ajar KPTN Kuantan. Oh ya. Yeah. Dia pecah. Zak kat Kobe. Sabar rakan-rakan. Bukan fake hook Ni betul-betul. Oh, line teruk. Aduh. Medium lah. Jadi dah teruk Dia tengah Miss cuba masuk guna HP. Okey. Handphone. Sebut makan? Nisa ajak makan. Cepat. Oh. Okay. A I O U Y I O U I A U. Okey. Line aku like lagi tak? Tak ada. Okey. Acut. Syami ni macam Ali Munan aku tengok. Itulah kata aku tak tahu kenapa aku kamera aku Dia main terbang-terbang lah. Tapi korang relax sebab Miss ni tak garang sangat. Tak strict lah. Okay lah. Aku pernah confess dia. Bodohnya. Dia kata menti paling tak berguna. Bahaya ni. Tak masuk. Tak ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum Miss. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay. Sorry tau, saya punya internet not very good, so I have to use my phone right now. It's okay. Apa? Okay, alright. Miss ready lah. Okay lah, jom. Ustaz Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Tujuan kami menjemput Miss Wadi pada hari ini untuk menjadi responden di dalam tugasan kami. Baiklah, saya serahkan wawancara ini kepada pengacara majlis. Sekian, terima kasih. Persilakan pengacara majlis. Terima kasih Encik Rahiman Arif. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada saudari dan saudari sekalian. Saya Nur Khairunisa binti Aminuddin selaku pengerusi majlis anda pada hari ini ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudi menghadirkan diri kepada program kami yang bertajuk Implikasi Pengaruh Media Sosial Terhadap Ketamadunan Manusia di Malaysia. Sebelum memulakan majlis kita pada hari ini, saya akan menjemput saudara Muhammad Syahmi untuk mengetuai bacaan doa kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengerusi majlis.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, wa innaka ghafurur rahim, wa innaka rabbul gharsul azim, wa innaka al-barul jawadul karim. Amin. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Syahmi atas bacaan doa itu tadi. Kita teruskan agenda kita pada hari ini dengan soalan yang pertama oleh Encik Rahiman Arif. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada pensyarah majlis. Okey, soalan pertama yang akan saya sampaikan ialah apakah yang dimaksudkan dengan media sosial kepada Miss Fuadi? Alright, Assalamualaikum semua. Okay, saya ingatkan hari ini dibuatkan untuk wawancara mengenai media sosial dan juga tajuk sekarang ni media sosial kesan media sosial kepada keutamaan masyarakat, betul? Okay, Betul. sebelum saya bermula saya nak tanya satu dulu. Adakah direkod? Ya, direkod. Okay, alright. So saya risau jugalah nanti saya terkeluar. So sebelum saya bermula, saya adalah pensyarah di Kedai Ipoh. Okay, nama saya Nur Fuadi Binti Ahmad. So jadi saya mengajar bahasa Inggeris, jadi jika saya terkeluar bahasa Inggeris tu minta maaf lah. Sebab tu benda tu dah menjadi background saya. Okay, so benda pertama yang saya boleh nyatakan sekarang ni, kalau dimasukkan apa itu media sosial, especially kalau ikutkan is collective terms for website, for website and applications that focus on communications, community-based input, interactions, content sharing, and also can be using as collaborations. So that is media sosial. So kalau ikut kita sekarang ni, media sosial yang kita guna sekarang ni, antara yang kita penggunaan yang kita guna sekarang ni, yang paling popular sekarang kita guna sekarang ni Google Meet lah. So banyak platform yang popular sekarang ni antara Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram and etc. So right now yang paling popular sekarang ni saya rasa di kalangan remaja adalah TikTok. So kalau ikutkan sekarang permulaan sekarang ni untuk media sosial yang sering digunakan masyarakat sekarang ni disebabkan of course teknologi moden dan juga penggunaan telefon pintar yang memudahkan masyarakat dari semua golongan yang kita rasa senang antaranya untuk berkongsi maklumat, mendapat maklumat dengan cepat dan pantas. Okey, itu adalah media sosial. Nak tambah lagi ke? Cik Rahiman? Okey, saya rasa juga salah satu juga saya rasa media sosial juga menjadi satu kepentingan pada masyarakat kini dan ia dikatakan sebagai satu rutin yang orang kata setiap pagi apa perkara yang kita bangun sekarang ni adalah melihat social media. Okay, so saya rasa kebanyakan semua bangun tengok ada mesej di WhatsApp ke ataupun ada DMs ke ataupun permulaan hari kita. So jadi bagi saya sekarang ni pendapat saya media sosial ia memang satu kepentingan terhadap masyarakat pada masa kini. Dan kita boleh cakap sekarang ni media sosial juga merupakan satu medium yang sangat berguna. That's why-nya dia penting dan juga memberi banyak kelebihan, especially masyarakat pengguna media sosial selama juga pada pelajar. Nak continue lagi ke? Itu saja. Okay. Terima kasih. Cukup jelas dan padat daripada Encik Fuadi tersebut. Terima kasih atas jawapan tersebut. Seterusnya, bagi soalan kedua, saya menjemput Cik Anis Iman untuk bertanyakan soalan seterusnya. Mic Anis, mic. Sorry. Okay, terima kasih pengurusi majlis. Kita sedar bahawa media sosial telah mempengaruhi dalam kehidupan moden hari ini. Jadi, bolehkah Miss Fuadi terangkan apakah cabaran yang perlu dihadapi untuk mengatasi masalah keruntuhan tamadun manusia disebabkan pengaruhnya media sosial di Malaysia?
kalau ikutkan sekarang ni banyak yang kita boleh nampak cabaran yang bila kita menggunakan media sosial sekarang ni. Salah satu cabaran yang dihadapi adalah berkenaan ketulinan dan kesahihan sesuatu berita atau maklumat yang dibaca di media sosial. So yang ni dikatakan mencipta satu fenomena, iaitu fenomena penularan berita dan maklumat palsu. Jadi dengan kita nampak sekarang ini media sosial juga boleh dilihat sebagai satu medan atau alat untuk menyebarkan fitnah dan menjatuhkan atau memerlukan seseorang. So, jadi kita nampak sekarang ni betapa cabaran yang dihadapi bila penggunaan media sosial yang berlaku pada zaman sekarang. Okay, terutama sekarang ni disebabkan pandemik sekarang ni, ramai orang bergantung kepada media sosial. Kita boleh nampak juga betapa golongan belia yang menghadapi yang bercabaran sekarang, golongan belia juga didapati gemar melayari laman web yang berunsur negatif. So kita boleh tengok sekarang ni seperti laman web pornografi. Kalau walaupun main game sekalipun diorang pergi ke arah berunsur ke arah seksual, seks. So kita boleh nampak betapa cabaran yang memang kata salah satu yang penyebab keruntuhan tamadun manusia disebabkan pengaruh media sosial. Kejap lagi saya tambah macam mana cara mengatasi ya. Okey, kita tengok juga bagaimana cabaran yang dihadapi juga bila pergaulan tanpa batas, okey, menerusi aplikasi aplikasi WhatsApp, WeChat. So kita tengok penggunaan juga kadang-kadang aplikasi Google, aplikasi Meet, Zoom, Greek yang menyumbang kepada masalah sosial remaja yang kita tengok sekarang ni. Di antaranya juga penipuan cinta atau penipuan cinta atau talian, love scam, atau popularnya kalau bukan sekarang ni catfish. Okay, yang mana orang kata gambar lain, dirinya lain. Okay, itu salah satu cabaran yang kita nampak sekarang ni. Salah satu disebabkan pengaruh media sosial. Yang bertujuan menipu, mendapatkan duit kemasa kadang-kadang untuk memerangkapkan masa dengan ayat-ayat cinta apa semua. Okay, dan macam mana kita mengatasi masalah ni sekarang ni, kita boleh tengok betapanya kurang kesedaran pengguna media sosial mengenai keselamatan cyber dan juga sensitiviti akibat kegiatan ini. Disebabkan itu juga kita rasa nak mengatasinya, antaranya sekarang ni kita boleh tengok bagaimana peranan ibu bapa untuk mengatasi masalah ini dari terus berlaku. Dan juga dari segi juga yang kita tengok sekarang ni, pihak remaja juga, golongan remaja juga perlu tahu di mana setiap perkara yang dibuat ini akan memberi ke arah negatif. Antara juga, tambahan lagi, saya rasa sekarang ni kalau kita tengok cabaran yang kita hadapi setakat ni, walaupun kita tengok dari segi penyuram berita palsu, maklumat palsu juga, tapi pada remaja dia banyak mula kepada cyberbullying ataupun orang kata pembulian cyber. So itu antara salah satu juga cabaran yang orang kata penyebab pengaruh media sosial. So antaranya sekarang ni kita boleh tengok apabila pembulian cyber ni juga dia diberi sindrom tall poppy. Okay, tall poppy yang mana merujuk pada situasi di mana pengguna media sosial akan memberi komen-komen negatif. Okay, komen negatif kepada seseorang untuk menjatuhkan maruah. Dari segi juga kita boleh tengok orang kata panggil body shaming. So one of the thing actually yang ke arah kata cyberbullying dan juga pembulian cyber. Dan cabaran saya rasa sekarang ni kebanyakan bila penggunaan media sosial ni sekarang ni disebabkan penggunaan sebagai medan untuk mengukur populariti. So itu cabaran sekarang ni bila kita tengok bila pengaruh media sosial. Kenapa saya cakap medan mengukur populariti ni, kita boleh tengok sekarang ni banyak tema-tema yang timbul disebabkan media sosial. Insta famous, TikTokers, tweeting, trading, itu antara salah satu dia menjadi medan
Okey, pada masa juga disebabkan medan populariti itu juga kita boleh nampak betapa perbezaannya sekarang ni. Contohnya tim Hanafi, tim Ambaviva. So orang kata sekarang ni betapa kata cabaran ni untuk kata pengaruh media sosial. Tapi cara mengatasinya balik adalah berdasarkan individu itu sendiri. Bagaimana dia ingin rasa untuk sampaikan berita yang positif ataupun berita negatif. Di mana juga mereka boleh berlawan antara macam contoh saya cakap tu lah. Hanafi, tim Hanafi dan juga tim Ambaviva. So yang mana kita boleh nampak sekarang ni kalau kita tengok di kata apa Sokmat sekarang ni, kalau kita tengok dekat Google punya ni ranting, dia macam sama rata je, Hanafi dan juga Ambaviva. Sedangkan kalau kita tengok sekarang ni dua perbezaan berita yang lain. Satu, Ambaviva tu adalah menunjuk ke arah positif, bagaimana seorang manusia yang banyak membantu di kalangan kita hadapi masalah sekarang ni. Dan juga tim Hanafi pula boleh menyebabkan tentang cerita yang negatif yang ke arah orang kata tak sesuai lah, orang kata bahagian kata perkahwinan dan perceraian apa semua. So kita rasa sekarang ni atas dasar macam mana nak mengatasi kembali adalah berdasarkan seseorang individu tu sendiri. Bagaimana dia ingin laporkan ataupun ingin menyiarkan perkara-perkara yang berunsur kebaikan ataupun berunsur negatif. Okey. Ada lagi ke? Boleh lagi terima? Betul tu Cik Fadi. Okey. Barang sebenarnya yang kita hadapi ini daripada pengaruh media sosial itu sendiri yang mana menyumbang kepada masalah sosial pada hari ini. Seterusnya saya mempersilakan Cik Hanisa Alia dengan soalan yang berikutnya. Dipersilakan. Kita boleh nampak ada dua-dua. Seperti cerita tadilah saya cakap tadi kan. Okey, kalau kesan pengaruh media sosial dari aspek saya buat satu dulu boleh. Kita nampak dari segi negatif. So kalau ikutkan sekarang ni banyak kita rasa media sosial ni banyak ke arah negatif. Okey, sebabnya ialah kalau pencabaran yang kita hadapi sekarang ni contohnya adalah kesan daripada akses bahan pornografi yang tidak terkawal. Jadi dia boleh nyumbang ke arah masalah sosial yang lain seperti rogol, cabul dan sebagainya. Okey, yang kita tengok sekarang ni betapa beberapa hari tu trending yang mana seorang pelajar sekolah mengikut dia buat hashtag make school safe again. So one of the thing actually because of kesan daripada itu. Okay, betapa sekarang kita boleh tengok sekarang ni remaja sekarang ni boleh berfikir baik dan buruk. Okay, tapi kita boleh nampak sekarang ni kesan ni sekarang ni bukan setakat golongan belia saja, golongan dewasa pun perlu tahu juga orang kata jangan sebarkan benda-benda macam tu. So negatifnya dan juga kita kata kesan negatif lagi adalah aplikasi contohnya platform kita nampak Meet ke, Grid ke, Zoom ke yang menyumbang kepada kes-kes perceraian atau yang kita nampak sekarang ni semua benda yang diorang nak tular. Okay, semua benda nak tular, semua benda disempat je rekod. Okay, sometimes kalau kita tengok sekarang ni best bila dia punya kata tagging line dia tak selamatkan orang, pangkah, record kata tanda orang kata like ataupun semua tu kata salah satu kita nampak negatif lah. Orang nak record dulu berbanding nak orang kata nak buat sesuatu tindakan. Dan juga kesan kita nampak negatif sekarang ni adalah kesan pembulian cyber. Okay, kita boleh ingat kita rasa hanya waktu sekolah saja tapi benda tu boleh bawa sampai ke dewasa, kadang-kadang sampai ke tempat kerja pun ada juga kesan pembulian cyber ni. Dan kesan ni bukan setakat hadapi pada kata dari segi kita nampak secara luaran tapi dalaman juga kepada mangsa-mangsa yang disebabkan pembulian cyber ni. Mereka mungkin mangsa ni boleh mengalami kurang keyakinan diri, menjadi antisosial dan juga kadang-kadang boleh ekstrim, boleh ke arah kata kecenderungan membunuh diri.
itu adalah kesan negatif disebabkan pengaruh media sosial. Tapi disebabkan situ kita boleh nampak benda tu kita boleh masih lagi boleh mengatasinya. Kita tengok dari segi positif pula media sosial. Kalau ikutkan sekarang ni, saya rasa media sosial antara kebaikan kita boleh nampak sekarang ni adalah di mana dijadikan satu medium, platform untuk mencari kawan yang lama terpisah. Okay, kita boleh tengok mak-mak, ayah-ayah kita sekarang ni memang orang kata fokus main-main Facebook. Okay, so saya tak tahulah kan, mak saya memang happy bila main Facebook. Dia boleh tengok, orang kata tahu kawan lama dia, sekolah lama dia. Kalau saya pun, saya tak ingat pun. Saya sekarang ni, saya ada je. Orang kata Facebook tu saya ada, tapi saya tak guna pun. Tapi itu antara satu sebabnya lah, kalau kita tengok sekarang media sosial positif ni sekarang ni, orang kata Facebook ke Instagram, Twitter adalah medium untuk mencari kawan lama, ukhuwah kembali. Satu lagi, bila menggunakan media sosial ni adalah medan perkongsian ilmu. Okey, apa yang kita buat sekarang ni adalah perkongsian ilmu, sharing ilmu, maklumat yang terus sekarang ni ialah walaupun tak berada di depan mata, orang kata face to face ni sekarang ni, penggunaan ini juga kita boleh kata untuk belajar sama-sama, untuk mendapatkan maklumat yang sama. Kata kalau orang putih cakap sekarang ni, sharing is caring lah. Okay, so salah satu orang kata untuk mendapatkan kata maklumat yang cepat. Sebabnya nak pergi library pun susah. And then kadang-kadang kau pun tahu maklumat ni, kita boleh share sama-sama. Saya rasa tengok sekarang segi dari positif baiknya pasal media sosial ni, terutama kepada orang usahawan. Okey, medan ataupun ruangan yang sangat penting yang mana untuk jual produk-produk jualan atau perkhidmatan yang ditawar secara talian. So saya nampak macam tu. Disebabkan sekarang kalau kita tengok tanpa kedai dan tidak kos pun kurang. So kita hanya menggunakan kita punya social media untuk memasarkan produk kita pun semua. Dan kalau ikutkan sekarang ni, ramai golongan belia dah jadi jutawan dah, jual produk orang kata. So kita boleh nampak sekarang positifnya media sosial ni sekarang ni. Dan last kali akhirnya saya rasa media sosial ni alat untuk menyampaikan berita dengan secara cepat, tepat dan pantas. Yang tu betul. Sebabnya kalau ikutkan sekarang ni, kita boleh terima sekarang ni netizen menjadi wartawan yang bagus berbanding kata pembaca berita atau wartawan yang kata berada di surat khabar sekarang ni. Okey, lagi laju. Boleh dapat maklumat tu dengan cepat je. Contohlah kalau saya sekarang ni, kalau saya nak pergi kedai makan tu sekalipun, saya akan tengok review kat TikTok ke Instagram, lagi laju berbanding saya cari ke maklumat tu apa semua, ataupun kata tunggu surat khabar lagi lambat kan, ataupun dapat daripada maklumat orang lain. Jadi saya rasa bagusnya bila media sosial ni, dia memang alat menyampaikan berita secara tepat. Dan kita boleh tengok sekarang ni, baru-baru ni berlaku kata kisah banjir yang berlaku ni, betapa kita tengok bezanya netizen selamatkan orang-orang yang dalam susah apa semua, NGO apa semua. Orang kata orang awam Malaysia, dari situ orang kata terus keluar tagline, kita jaga kita. Berbanding kita menunggukan orang kata bantuan yang betul-betul official sekarang ni, kita tengok bantuan yang kita tak sangka, bantuan tu berada di sekeliling kita saja. Itu saya nampak kata kesan pengaruh media sosial dan dari segi positif dan negatif. Okey, terima kasih Cik Fuadi. Dan bagi soalan yang keempat, saya mempersilakan Cik Liana Suraya. Untuk soalan seterusnya, pada pandangan Miss Fuadi, adakah media sosial menjadi satu kepentingan? Saya tak dengar. Boleh ulang balik? Okey, untuk soalan seterusnya, pada pandangan Miss Fuadi, adakah media sosial So soalan kamu adalah adakah media sosial
satu kepentingan menjadi satu kepentingan terhadap masyarakat pada masa kini, betul? Ya, betul-betul. Sebab saya tak dengar dengan jelas, betul ke? Ya, betul. Okey. Pada pendapat saya, media sosial merupakan satu medium yang sangat berguna dan boleh banyak memberi kelebihan pada pengguna-pengguna media sosial. So kalau kita nampak sekarang ni betapa pentingnya dari segi bukan saja menyampaikan maklumat apa semua, tapi dari segi sekarang kita boleh lihat melahirkan beberapa mengalahkan beberapa generasi yang kita ataupun pekerjaan yang kita tak sangka, antaranya content developer, content creator, developer, animation, grafik, even though walaupun sekarang ni backgroundnya tidak ada langsung berkaitan dengan berkaitan dengan animasi ataupun semua, dan juga pekerjaan seperti admin media sosial pun terus tercetusnya disebabkan terjadinya pada media sosial ini. Kita lihat dulunya media sosial ini sebagai salah satu adalah platform untuk menyampaikan maklumat apa semua. Tapi disebabkan betapa pengaruhnya satu dan juga betapa bergunanya media sosial ni, kita dapat tengok betapa hebat orang menggunakan menggunakan platform ini, platform dari segi untuk menyampaikan maklumat apa semua, dan boleh dilihat sebagai satu pekerjaan. Okey, jadi saya rasa penting jugalah media sosial ni kepada masyarakat, terutama juga bagi saya sekarang ni kepada pelajar yang kita tengok sekarang ni media sosial. Okey, sebab saya rasa sekarang ni dunia tanpa sepadan pun ada jugalah. Okey, so kita boleh tengok sekarang ni betapa orang pelajar ni ataupun remaja lah, pelajar sekarang ni kalau tak ada media sosial ni, hidup mereka mungkin sunyi kot saya rasa. So dia orang pun tak tahu nak buat apa kan. Yelah, walaupun hanya bersembang dengan kawan, dua-dua hai je. Orang kata itulah sekarang ni, terutama sekarang ni kita boleh tengok pandemik yang berhadapi kita sekarang ni, kita tak boleh jumpa kawan kita secara face to face. So bila kita tak dapat jumpa kawan kita sekarang ni, kita nak cakap dengan siapa? Tak nak cakap ni tak boleh apa semua. So itu antaranya satu lagi. Okay, so jadi penting salah satu yang tadi saya cakap tadi, pencetus pekerjaan. Pekerjaan kita tak sangka adalah content creator, animasi, grafik, design apa semua tu. Kalau contoh sekarang itu adalah pekerjaan yang banyak yang diminati satu, tapi sekarang ni banyak industri nak. Okay, content creator ni orang kata sekarang ni, ataupun content developer ni kita memerlukan satu, of course lah, otak yang kreatif semua, tapi dia hasil daripada juga bagaimana kita sharing knowledge, mendapat maklumat daripada orang lain. Contoh sekarang ni, walaupun kita kat Malaysia sekarang ni, kita nak belajar sesuatu melalui media sosial, kita boleh berkawan daripada orang UK ke, daripada London ataupun US untuk mendapatkan diorang punya skill-skill yang kita boleh gunakan dalam kita punya kerja kita sekarang ni. Okay, so bagi saya sekarang ni pentingnya media sosial sekarang ni. Terima kasih atas pendapat yang padat itu tadi. Baiklah, kita teruskan soalan yang terakhir kita pada hari ini. Saya mempersilakan Encik Amirul Luqman untuk soalan yang terakhir. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis. Soalan saya yang terakhir ialah pada pandangan Ms. Fuadi, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengawal pengaruh penggunaan media sosial bersama manusia? Langkah-langkah sekarang ni kita datang balik apa yang saya ulang tadilah, dari segi sekarang ni bagaimana seorang individu tu kena pastikan cara penyampaian maklumat dia tu tidak ke arah berunsur negatif dan positif. So balik kepada individu tu balik. Langkah-langkah yang saya nampak yang utama sekali. Dan juga saya rasa salah satu juga sekarang ni langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan sekarang ni, iaitu kita panggil sebenar.my. Okey, laman Sesawang ni dibina disebabkan disebabkan permasalahan daripada unsur fitnah ataupun penyebaran cerita palsu semua tu. Itu salah satu saya nampak sekarang betapa langkah-langkah yang bagus diambil oleh kerajaan untuk mengelak benda itu daripada berlaku.
Dan satu lagi saya rasa bermula balik kepada kata peranan ibu bapa apabila kita untuk mengawal penggunaan media masa ni. Dari segi sekarang ni kita boleh tengok bagaimana ibu bapa pastikan anak-anak, kalau kita tengok sekarang ni adik-adik kita yang berumur 7 ataupun 5 tahun pun dah ada telefon. Okey, diorang pun sekarang ni, tapi apa yang boleh buat sekarang ni, jangan bagi singkat dulu ke ataupun hanya bagi telefon. So nak upload pun saya rasa sekarang ni paling hebat pun saya tengok bolehlah diorang nak download apps yang kata yang sesuai dengan diorang. Kalau dah download apps macam TikTok ke tu, make sure letak parental control, making supaya diorang tidak terlibat daripada kata unsur-unsur yang ke arah seks ataupun ganas. Itu salah satu yang kita boleh tengok langkah-langkah yang perlu diambil daripada mengawal penggunaan media sosial. Daripada remaja juga, untuk remaja sekarang ni, sesuatu yang saya nampak sekarang ni bila bagi remaja ni mudah percaya. Okey, mudah percaya bukan dari segi berita atau tidak, tapi itulah orang kata macam mana diorang patut pastikan tidak kata ke arah negatif. Bila menyebarkan maklumat, sahihkan berita tu dulu baru kita sebarkan ataupun kata kongsi maklumat tu. Tapi saya rasa sekarang ni kita nampak sekarang ni remaja ni bagus sebabnya diorang laju, okey, dan ada orang kata hubungan yang bagus setiap orang kata bukanlah kata tak kenal face to face pun, tapi dia kata maklumat tu boleh dikongsi dan kita boleh datang balik kepada individu bagaimana mereka pandai membahagi dan juga tengok orang kata timbang tara antara baik dan kata buruk. Itu yang saya nampak pada langkah-langkah yang boleh diambil. Tapi satu lagi saya nak tambahlah. Sekarang ni yang pasti saya tahu sekarang ni kerajaan pun banyak dah menitik beratkan undang-undang. Okey, banyak dia keluarkan banyak-banyak undang-undang daripada Akta Multimedia juga Akta penyebaran maklumat. So kalau kita tengok dekat internet, kita boleh Google sekarang ni. Kita boleh tengok betapa perkara ini dititik beratkan untuk memastikan penggunaan media sosial itu tidak ke arah negatif, tidak ke arah kata keburukan sangat untuk mengelak berlakunya penyebaran fitnah semua. Okey. Itu saja. Saya mewakili rakan-rakan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Ms. Fuadi kerana sudi meluangkan masa untuk melengkapkan tugasan kami pada hari ini. Dengan itu maka tamatlah. Boleh saya conclude dulu ke? Boleh tak saya conclude juga sikit? Boleh. Okey, kesimpulannya bagi saya sekarang ni, saya pada kesimpulan saya pada topik pada hari ni, bagi saya memang bagus. Terutama sekarang ni melibatkan semua generasi, semua pihak sekarang ni, antara awak dan saya sekarang ni. Okay, kadang-kadang golongan dewasa pun memang terlibat juga dengan penggunaan media sosial ni. Sebabnya kita nampak penggunaan media sosial ni adalah dunia tanpa sebadan. Dan kita tengok antara membuat kebaikan atau keburukan, tapi ia terletak pada pengguna itu sendiri, pengguna media sosial sendiri. Jadi kalau ikutkan orang kata kematangan berfikir penting bagi setiap individu dalam penggunaan media sosial. So jadi saya akhiri, saya rasa sekarang ni semua pihak perlu memperanan bagi memastikan media sosial ni boleh membawa kebaikan daripada keburukan. Itu saja daripada saya. Saya pun nak terima kasih pada setiap panel dan juga moderator semua. Okay, semoga maju jaya. Okay, thank you so much for having me. Saya harap apa maklumat yang saya sampaikan pada anda semua sekarang ni boleh membantu anda dari segi anda punya subjek pelajaran semualah. Okay, thank you. All the best. Okey, dengan itu maka tamatlah sesi program kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah stop record